Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Kita bersambung ke bahagian 5, bab 6. Kita masuk kepada subtopik 6.3 kawalan kewangan. Lihat tarifan kawalan kewangan. Ia merupakan satu pendekatan berkesan bagi mengawal prestasi keseluruhan firma yang melibatkan aspek peraturan, perundangan selain teknik untuk mencegah berlakunya pengagihan dana yang tidak berpatutan seperti kesilapan, penyelewengan ataupun kecurian. Ia juga termasuk analisis nisbah kewangan yang kita baru sahaja belajar pada bahagian yang lepas yang membolehkan kelemahan dan kekuatan firma dikenal pasti. Seterusnya, kita akan menyediakan belanjawan tunai atau cash budget. Apa dia belanjawan tunai? Ia adalah satu penyata perancangan aliran tunai yang membolehkan syarikat merancang keperluan tunainya untuk satu tempoh jangka masa pendek pada masa hadapan. Ia biasanya dibuat dalam bentuk mingguan atau bulanan. Jika firma mengalami kekurangan tunai, pengurus kewangan akan mendapatkan pembiayaan tambahan dan sekiranya firma mempunyai lebihan tunai, maka pengurus kewangan akan membuat pelaburan jangka pendek. Terdapat 4 komponen utama dalam belanjawan tunai, iaitu penerimaan tunai, pembayaran tunai, perubahan bersih tunai dan pembiayaan yang diperlukan. Kita lihat penerimaan tunai terlebih dahulu. Penerimaan tunai ialah apabila firma meramal bila dan berapakah kutipan daripada jualan secara kredit yang telah dilakukan. Ia juga termasuk semua aliran masuk tunai dalam tempoh perancangan kewangan. Contohnya jualan tunai, kutipan dari akaun penghutang dan penerimaan tunai lain. Kedua, pembayaran tunai. Pembayaran tunai termasuk aliran keluar tunai sepanjang tempoh perancangan kewangan. Contohnya pembelian barangan, pemiutang, bayaran sewa dan lain-lain. Ketiga, perubahan tunai bersih. Perubahan tunai bersih menunjukkan baki tunai setelah semua penerimaan atau kutipan tunai yang dilakukan ditolak dengan pembayaran tunai. Baki negatif akan berlaku apabila kutipan lebih rendah daripada pembayaran tunai. Maka firma perlu menguruskan pinjaman untuk pembiayaan. Jika bakinya positif, firma perlu memikirkan untuk melaburkan wang tersebut supaya dapat meningkatkan lebih banyak keuntungan. Keempat, pembiayaan yang diperlukan. Bahagian ini akan menunjukkan jumlah wang yang diperlukan oleh firma untuk menampung kekurangan tunai yang wujud setelah mengambil kira baki tunai awal dan baki tunai akhir. Baki tunai akhir dikenali juga dengan nama lebihan atau kurangan tunai. Pembiayaan jangka pendek akan dibuat oleh syarikat jika syarikat mempunyai kurangan tunai pada sesuatu tempoh. Jika syarikat mempunyai lebihan tunai, syarikat akan membuat pelaburan jangka pendek untuk mendapatkan lebih banyak faedah tunai. Ia lebih baik daripada membiarkan tunai tersebut dalam keadaan tidak mendatangkan hasil atau idle. Ini adalah format belanjawan tunai. Penerimaan tunai di sebelah atas, kemudian ditolak dengan pembayaran tunai, mendapat perubahan tunai bersih. Kemudian, pelajar akan mencampurkan dengan baki awal tunai. Maka dapat tunai sedia ada. Ditolak dengan faedah, akan dapat tunai sebelum pinjaman. Syarikat boleh menambah pinjaman jika ada atau menolak dengan pembiayaan jika pembiayaan ada dibayar. Maka akan dapat baki akhir tunai. Di bawah sekali ialah pembiayaan kumulatif untuk jumlah pembiayaan jika dicampurkan pada beberapa bulan tertentu. Diingatkan sekali lagi, baki awal tunai boleh juga berada di bahagian paling atas. Seperti format semasa pelajar
belajar sewaktu SPM. Tamatlah bahagian 5.